pada hari ini kita nak adakan perkongsian berkenaan penilaian prestasi dan juga KPI seller Shopee. Okey, hari ni kita nak cerita tentang penilaian prestasi dan juga KPI seller Shopee. Jangan ingat kita menjual dekat Shopee tu tak ada apa-apa KPI. Tapi kena ingatlah KPI ni dia bukanlah orang kata mesti, tapi bagus kalau buat. Sebab apa? Kalau adanya KPI ni kita tahu dekat mana kita punya prestasi, dekat mana kita punya sale. So kita dah ada target and senang kita nak improve by time to time. Apa itu penilaian prestasi ataupun KPI? So penilaian prestasi ni adalah sistem ataupun kita letak, kalau ada template kita akan panggil sebagai template lah untuk kita nak pantau kita punya kedai ataupun Shopee shop kita punya operasi macam mana. So kat situ kita boleh nampak lah macam mana keadaan respon daripada kita punya customer, macam mana pemprosesan order ataupun order kita tu shipment dia cepat ke lambat ke. So kita boleh tahu macam mana kita nak kendali masalah dan juga kita boleh tahu juga apa feedback ataupun review daripada pembeli ataupun customer kita. Jadinya KPI tu kalau kita pendekkan dia dalam bahasa Melayu, Key Performance Indicator. Dalam bahasa Melayu jadi Key Performance Indicator. Okay. Dia adalah metrik yang mana kita akan lihat untuk kita nak tahu reputasi kita punya shop tu sebagai seller dekat bahagian mana. Okey ke, tak okey ke, banyak nak kena improve ke, macam tu. Okey, kenapa penting untuk kita nak ambil tahu? Kalau anda nampak kat dalam slide ni dah tertulis di situ bahawa kenapa nak kena ambil tahu, sebab nak elak kedai kita kena penalti ataupun digantung. Nampak tak bunyi dia serius kan? Okey, nak naikkan juga keyakinan pembeli terhadap kedai kita. Sebab apa? Shopee boleh beri banyak peluang promosi dan exposure kalau kedai kita ni aktif, ramai orang datang membeli, and then bantu juga anda untuk pantau perkembangan prestasi sendiri. So selain daripada tu, untuk kita nak tengok juga tahap servis kita konsisten ke tak. Contohlah, ejen balas respon chat dalam masa 1 jam. So cepat ke tak ke, so pelanggan tu dia puas hati ke tak. So kat situ pun kita dapat lihat. And then kita juga boleh mengukur pencapaian kita secara objektif. Maknanya kita boleh tengok data rating kita boleh tengok review. Maknanya rating dan review yang diberikan tu bukan sekadar ikut suka-suka ataupun ikut rasa. Maknanya benda tu kita dah tahu. Contohlah, katakan rating bulan ni tiba-tiba rating kita jatuh 4.5. So kita dah tahu dah dekat mana kita nak buat yang terbaik, dekat mana kita nak betulkan balik. So cara-cara dia tengok balik business insight yang Nat dah pernah ajar dulu. Dengan adanya KPI ni juga boleh bantu untuk tingkatkan jualan. Contoh, kalau kita punya kedai rating tinggi, skor kita punya prestasi pun bagus, so lebih berpotensi untuk Shopee nampak kita. Nanti dia akan datang untuk approach kita sebagai seller untuk join apa-apa kempen dekat Shopee. Yang ini kena tengok juga, jangan terus terima sebab apa, dia ada yuran dikenakan, ada deduction, kena tengok bahagian yang itulah. And then kita juga boleh nak kena pasti aspek apa yang perlu dibaiki. Contohlah kan, tiba-tiba ada pelanggan bagi feedback ataupun review yang boleh menampakkan kelemahan. So kita tahulah, janganlah kita rasa macam bila feedback customer ni bagi tak okey terus kita rasa down. So kita boleh cuba untuk perbetulkan balik mana kelemahan kita untuk jadi lebih baik. Contoh, kalau tiba-tiba ada yang komen ataupun bagi feedback ataupun review salah barang ke, salah size ke, so agent boleh bantu reply balik feedback, explain balik yang puan entitled 180 hari jaminan, saya akan bantu puan tunjukkan. So kita boleh kenal pasti apa masalah. Masalahnya dari segi banyak barang yang salah dihantar. So kita boleh improve dekat situ. Boleh bagi tahu HQ ni banyak barang-barang ni dah selalu salah hantar ni, macam tu. And then kenapa pentingnya juga KPI ni, sebab nak tahu penilaian prestasi kita ni, sebab kita nak kekal relevan dekat dalam marketplace Shopee ni. Sebab kita tahu Shopee ni dekat marketplace memang ramai sangat seller. Kita nak compete dengan diorang ni pun berpeluh-peluh
berpeluh, betul tak? That's why kita adakan KPI ni untuk kita sentiasa pantau shop kita punya prestasi ni macam mana. Sebab kena ingat kadang-kadang kita ada harga produk yang lebih kurang sama dengan kita ataupun lebih murah pada kita, tapi kena faham pelanggan tetap akan pilih shop yang mana memberikan rating yang tinggi. Kalau anda pun sama, betul tak? Sebab bila rating dah tinggi ni, kita dah tahu dah confirm shop ni boleh dipercayai. Maknanya dari segi servis pun insyaAllah inilah yang terbaik. Dengan adanya penilaian prestasi ni, senang untuk anda nak rancang strategi yang lebih berkesan. Okay. So, komponen utama KPI seller dekat Shopee ini adalah antara komponennya lah. So, nanti dekat akhir slide nanti ataupun hujung kita punya kelas ni ataupun dah habis kelas ni nanti Mira akan sharekan juga template KPI dan berserta dengan note yang very simple one yang nak dah readykan untuk rakan-rakan agent kita. Okey, komponen utama kalau anda dapat tengok kat sini order cancellation rate. Penting sebab kita nak tahu berapa banyak cancel order ni. Okey, kenapa asyik cancel order ni? Adakah sebab kita punya produk ataupun customer tu yang tersilap beli? Late shipment rate. Contoh keluar parcel hari ni hantar ke customer anda dalam 10. 3 daripadanya lambat. So dah tahulah kat situ. Shop rating, check response rate, return ataupun refund, and then non-fulfillment rate. Ni adalah komponen-komponen yang ada. Jangan risau, benda-benda ni semua ada dalam note juga untuk lebih memahami kenapa penting. Jangan risau, Nat pun akan explain juga. Next slide. Okey, jadi apa tindakan anda ni? Anda dah tahu dah ni. Shop anda prestasi ABC. Oh, macam tu ada ABC kan? So, apa yang anda nak kena buat? Pertama sekali, semak account health. Tengok account anda ni. Hijau ke merah? Cantik ke tak cantik? Kalau dah merah, maknanya anda kena berusaha lebih sikit untuk nak cantikkan anda punya prestasi kedai. Okey, baiki servis pelanggan. Okey, servis pelanggan ni bukan sahaja dari segi anda membalas respon ataupun persoalan mereka di chat. Servis pelanggan pun termasuk juga anda reply kembali review-review yang diberikan oleh customer-customer yang dah membeli dengan anda. Walaupun mereka memberikan review ataupun feedback yang kurang menyenangkan, it's okay. Kat situ kita belajar untuk kita control balik diorang. Supaya apa? Supaya anda kena faham orang luar ataupun prospek yang belum menjadi buyers ni, dia akan tengok review. Review dia tak tengok terus 5 star je. Dia akan tengok yang rating ataupun star yang paling rendah juga. Tapi kalau anda reply dalam keadaan yang boleh memberikan mereka confident bahawa betul ni, seller ni bagus ni, walaupun dapat review tak okay, tengok dia boleh counter balik bad review tu. Itu pun orang tengok juga, okay? So kita boleh bagi confident balik untuk mereka membuat pembelian. And then urus stok dengan baik, guna courier yang boleh dipercayai. Okay, next. Panduan penggunaan template KPI seller Shopee. Very simple one. Jom kita tengok. Sebelum tu, kena faham dulu kepentingan. Okey, faham setiap KPI yang ditetapkan untuk apa? Untuk anda nak tengok prestasi jualan, prestasi kedai untuk anda menaikkan prestasi servis anda. So, isikan maklumat prestasi semasa. Nombor 2 dengan nombor 6 ni boleh jadi berkala. Anda boleh letak atau buat setiap bulan pun boleh. Nak buat 2 bulan sekali pun boleh, tak ada masalah. Tapi adalah so that anda nampak dekat mana anda punya shop sekarang ni. Dia punya prestasi tu dah dekat mana. And then bandingkan dengan sasaran. Dalam KPI ada target juga. So, anda nak letak kat mana? Tengok, jauh ke tak anda punya sasaran dengan apa yang anda dah achieve sekarang ni. Okay, dekat situ juga anda boleh analisis kekuatan dan juga kelemahan. Kelemahan kita improvekan bagi kuat. Yang kuat kita improvekan lagi supaya lagi kuat. And then rancang tindakan penambahbaikan. Jadikan penilaian ni berkala. And then gunakan juga sebagai motivasi untuk anda. Katakan ada alamat lagi 20,000 je lagi ni. Nak capai 50,000 sale. Motivasi kan? Sikit je lagi. Apa lagi nak buat? Anda boleh rancang strategi lah. And then simpan dan pantau record. Okay, next.
Okey, yang ini adalah contoh template yang sangat-sangat simple untuk rakan-rakan boleh guna pakai. Kalau anda nampak kat sini ada jumlah jualan, jumlah order, ada conversion rate, ada store rating. Yang ni nanti kita akan kosongkan, anda boleh letak. And then ada juga repeat customer rate, semua ada kat dalam ni. So KPI ni, lagi tinggi KPI, lagi baik peluang untuk anda nak tarik customer. Lagi possible untuk Shopee tu nampak anda dan sebagai seller yang dipercayai dekat Shopee. So kita explain sikit lah macam anda nampak chat respond rate ataupun kita panggil sebagai kadar respon anda chat kan. Respon chat kan, orang PM anda kat tepi, anda reply. Biasanya peratus chat pelanggan yang dijawab, dia ada masa yang ditetapkan. Kebiasaannya dalam 12 atau 24 jam dia dah kirakan dah. So maknanya katakan dalam seminggu anda terima 100 chat. Ni dalam seminggu. Lepas tu anda sempat balas 96 chat. So dalam masa yang Shopee dah tetapkan tadi, yang 12 hingga 24 jam tu kan, 12 atau 24 jam tu, so anda boleh kira kat situ berapa kadar respon rate. Jangan risau, yang ni akan ada dalam nota. Nan ada readykan juga nota sikit untuk akak-akak nak tengok, nak review balik. Okay, sama juga kalau anda tengok kat bawah ada ship time rate, iaitu peratus ataupun rate pesanan yang dihantar sebelum tempoh yang ditetapkan oleh Shopee. Katakan sebagai contoh 50 pesanan ni, anda dapat 50 pesanan. 48 pesanan dihantar dalam masa yang ditetapkan. So berapa dia punya rate dia kat situ? Anda letak kat dalam kotak. Sama juga late shipment rate ataupun rate anda lewat hantar barang. So yang ni nanti dia ada cara kira dia. Contoh daripada 30 order, 3 item dihantar lewat. So anda bahagikan dapat 10%. Contohlah dapat 10%. So anda boleh letak. So by berkala, by time to time anda nampak late shipment rate ni makin naik ke makin rendah, makin okey ke makin tak okey. Sama juga dengan conversion rate. Sebab apa? Conversion rate ni kita nak tengok keberkesanan listing produk kita untuk tarik pembeli. Ramai orang yang visit ataupun lawat anda punya shop. Anda dah buat shop ads semua kan, tapi kita nak tahu juga berapa convert. Nak tahu convert berapa orang. So anda letakkan juga kat dalam kotak supaya anda tahu, oh kalau conversion rate rendah, ramai masuk tapi rendah. Kenapa? Adakah sebabkan anda punya produk ataupun shop anda macam susah, orang tak faham nak cari dekat mana, ataupun penggunaan gambar tu tak sampai message dia, description terlalu panjang, orang tak tahu, panjang sangat, kadang orang malas nak baca, ataupun servis kita yang tak okey. So kita boleh tengok balik dekat Business Insight, tengok kita boleh godek-godek orang panggil kat situ kan. Lepas tu sama juga dengan repeat customer rate, untuk kita nak tengok, nak ukur tahap kepuasan loyalty customer terhadap kedai kita. Kiranya yang ni adalah contoh saja. Buat masa ni dekat TSC kita tak ada benarkan untuk join apa-apa kempen lah. Kecuali macam dari segi diskaun, iaitu bundle deal dan juga add-on deal.